Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Semoga semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan ceria. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam tajuk ibadat Jumaat Penuh Berkat Siri 2. Jom semua. Semua boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, halaman 121 hingga 123. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat objektif pembelajaran kita. Yang pertama, murid dapat menyatakan syarat sah dan syarat wajib solat Jumaat. Yang kedua, murid dapat menyatakan amalan sunat pada hari Jumaat. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan perkara yang dilarang ketika solat Jumaat. Dan yang keempat, murid dapat menyatakan hikmah solat Jumaat. Murid-murid, seterusnya kita akan meneruskan pelajaran kita dari siri 1, Jumaat Penuh Berkat. Kita masuk kepada syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, mestilah didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang, termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Yang ketiga, didirikan di dalam waktu zuhur. Yang keempat, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Yang kelima, mestilah didirikan secara berjemaah. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Manakala yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat amalan sunat sebelum solat Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Dan yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Dan yang keenam, bersegera ke masjid. Manakala yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Dan yang ke-10, diam ketika mendengar khutbah. Baiklah, kita lihat pula syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, mestilah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, seorang lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, bermukim tidak wajib bagi yang musafir. Dan yang ketujuh, merdeka. Murid-murid, mari kita sama-sama membaca hadis berkaitan tentang hari Jumaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, bagi murid-murid lelaki disarankan apabila hendak pergi solat Jumaat, amalkanlah amalan-amalan sunat supaya mendapat keberkatan dan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
murid-murid banyak hikmah menunaikan solat Jumaat. Antaranya ialah melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ia dapat merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan Jumaat penuh berkat ialah banyakkanlah ibadat pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut untuk semua umat Islam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga melatih kita melakukan kebaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, sampai di sini saja pelajaran kita mengenai tajuk Jumaat penuh berkat. Diharap murid-murid dapat memanfaatkan segala ilmu yang dipelajari. Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri. Selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.